Pengurusi yang jawatan kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita menunaikan fardu maghrib secara berjamaah. Dan ni kuliah pertama kita lah selepas daripada kita tangguhkan masa Covid baru tu. Dan kita doa insya-Allah moga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita daripada segala penyakit, wabak, bencana dan sebagainya insya-Allah. Baik, kita masuk dalam kisah yang berikutnya adalah kisah yang ke-38. Muka surat 101. Baik, firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqul zina dengan ramai orang, Allah boleh ampun ke? Boleh. Ustaz, saya minum arak sangat banyak, Allah boleh ampun ke? Boleh. Semua dosa Allah boleh ampun. Ustaz, saya ni macam-macam dosa saya buat, Allah boleh ampun ke saya? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Semua dosa Allah Ta'ala boleh ampun. Tapi yang melibatkan dengan Allah Ta'ala lah, yang melibatkan dengan manusia, zalimi manusia, buat sihir ke orang, buat naya ke orang, pedajai orang Pulau Pinang kata, yang tu orang kena pergi minta maaf kat dia balik. Dosa kita melibatkan kita, Allah Ta'ala ampun. Jatuhkan maruah orang, fitnah orang, kawan tu tak buat, kita reka dia macam-macam, kita kata kat suami dia macam-macam, kita kata kat isteri dia macam-macam, sehingga rumah tangga orang jadi bercerai-berai. Kita jahanamkan bisnes orang, puluhan tahun kawan tu lalang kami telefon, hampa kat mana tim hampa ni? Depa kata kami bawa Tok Guru sampai dah. Sampai kedai mana? Ni kedai Tom Yam apa ke ni? Lah, bukan kedai tu, kedai depan kami tu, satu lagi tu, seberang jalan. Oh, kami silap. Baru duduk di kedai tu berapa minit? Tak sampai 5 minit. Order pun tak dan nak order lagi. Kita kata tunggu sat, bagi semua mai baru order sekali. Kawan tu pergi balik lah. Tiba-tiba orang ramai duk perasan, ni Tok Guru lah, Tok Guru lah, Tok Guru lah. Dia berseronok lah. Tiba-tiba Tok Guru bangun dengan anak murid semua, tinggal kedai tu, pi di kedai lain, naik kereta. Hak mulut hak ramai duk tengok ni, dia kata tengok Tok Guru duduk tak ada 5 minit Tok Guru bangun. Memanglah kedai ni ada sihir. Tok Guru kan Darul Syifa, dia tahulah syaitan duk mana duk kencing, syaitan kencing pula. Kadang kawan tu dengan tim, dengan Tok Guru semua nak pergi kedai sebelah. Mereka pun viral, mereka tangkap gambar, tengok video Tok Guru bangun tak duduk 5 minit, semua bangun. Kita dapat video tu viral pula dekat orang. Viral ni tuan-tuan pas dalam satu grup cukup lah. Cukup 10 minit tuan-tuan tengok satu Malaysia boleh pergi dah benda tu. Cak dia pergi. Fitnah tersebar. Kedai tu daripada duk elok-elok berniaga, jahannam khalidina fiha jawab dia. Jahannam tu tak boleh buat apa lah. Kawan tu nak bina berniaga dia 25 tahun daripada bapak dia berniaga, mai tang kita pula buat naya ke tu, habis bisnes semua tak ada. Padahal dia pun tak tahu apa cerita. Inilah benda yang menyebabkan jadi rosaknya orang. Maka benda-benda macam ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena istighfar dengan Allah, pergi jumpa balik owner dia. Kalau kita buat salah tu, kita kena buat balik video. Saya lah yang sebarkan video tu. Sebenarnya macam ni. Ni owner dia. Saya minta maaf sangat. Video tu kena viral pula sekali lagi. Tapi viral benda hak elok ni dia lambat sikit. Viral benda hak tak elok ni dia laju lah. Kalau kita cerita ke orang benda elok, orang mau dengar tak mau. Kalau cerita ke orang benda tak elok, orang dengar. Hantar lah pengerusi, dia tu 4:30 bangun dah. 4:30 bangun dah. Betul? Dia main masjid ke 5.
Betul? Dia semayang tahajud semua, entah. Lepas tu dia semayang subuh. Betul? Habis semayang subuh dia duduk baca Quran pula. Betul? Lepas tu dia balik pula, pergi beli sarapan kat isteri dia dengan cucu dia, pergi hantar anak pergi sekolah. Betul? Lepas tu dia pergi market pula. Betul? Orang marah. Kata, hang cerita apa macam jeboy aku ni? Tu aku pun tahu. Memang pengurusi dia jenis macam tu. Tapi kalau orang main cerita kat kita, cerita sedap sikit macam mana? Hantar Pak Haji tu kan. Pak Haji tu menikah satu lagi. Oh, sempoi, masuk. Saat baca kopi radik kan. Baru sedap sembang. Sebab apa? Kita kalau cerita elok kita tak mau dengar. Cerita tak elok kita suka dengar. Sebab tu viral tak elok ni dia cepat bergerak. Viral elok ni dia lambat sikit bergerak. Walaupun dia elok, dia lambat. Adalah grup mana orang dapat pun ceramah, orang tak share. Tapi kalau benda-benda yang menjatuhkan maruah orang, orang tengok dia ni, artis ni dia buat macam ni pula. Allah, saat-saat aku nak viral kat member aku. Viral. Sampai lebam viral. Isu tu tak tahu betul tak betul. Kawan tu baru kena tangkap ya. Baru nak masuk mahkamah. Tak tahu salah ke tak salah. Tapi sebelum dia dijatuhkan oleh hukuman oleh mahkamah, kita dah viral dah maruah dia. Tambah-tambah pula berwatakkan macam ustaz. Dia boleh mengaji lah, berubat orang sikit-sikit gitu. Orang sakit demam semua. Kata apa ke? Kawan tu tersebar berita kata, yang ni kira macam dah buat tak elok kat perempuan, rogol dan sebagainya. Tak betul pun. Perempuan tu saja pergi buat report palsu dan sebagainya, masuk muka depan paper, habis lah. Cerita dia selalu kalau benda tu tak betul masuk muka depan. Tapi kalau betul dia masuk gambar kecil yang muka surat 13. Dalam dibebaskan daripada tuduhan merogol tu. Padahal masa tak rogol lagi muka depan. Ni wartawan ni pun kena ambil berat orang ni. Benda tak okey yang pergi sebar maruah orang tu. Jadi isu-isu macam ni tuan-tuan, dia melibatkan manusia, kena pergi minta maaf kat dia balik lah. Minta maaf je tak cukup, kena buat video, kena terang balik, minta maaf lah apa semua sebagainya, supaya dia jadi elok balik. Maka dengan istighfar, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghaffara, Tuhan Maha Pengampun. Maknanya apa, umat aku apa buat dosa apa tak apa, jangan takutlah, Allah boleh ampunkan apa. Yang pertama, yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan dengan mencurah-curah. Inilah jawapan Imam Hasan Basri pada orang yang pertama tadi yang kata kemarau tadi tu. Dengan istighfar, dengan turunnya hujan yang sangat banyak dan sangat lebat. Midrara maksudnya hujan yang sangat lebat. Kata dalam tafsir Ibn Katsir tadi saya baca, Ibn Katsir ke Qurtubi, katanya inilah antara surah yang patut dibaca ketika kita solat istisqa, solat minta hujan. Kerana orang yang main sembahyang solat istisqa minta hujan ni kena banyak istighfar dengan Allah Ta'ala, kena banyak istighfar, banyak istighfar dan baca ayat ni, sebab surah ni kena mengena dengan kita banyak istighfar. Dan yang kedua, kata ulama, apa-apa benda yang melibatkan air ni sebenarnya dia adalah sumber rezeki. Sebab apa? Bila turun hujan ni, Allah Ta'ala kata rezeki, sebab hujan ni dia hidupkan bumi. Tuan-tuan ingat dulu tahun lepas ke 2 tahun lepas kita kena apa? Kemarau yang sangat panjang, lama tak hujan. Padang sekolah saya, rumput tu jadi kering, jadi kuning dan jadi kering. Adalah pekerja mereka buat apa? Mereka buat pipe tu, mereka buat, bila buka air tu dia perciklah sikit, cover sikit tanah tu, bagi lembab sikit. Tapi saya tengok kawasan yang kena air tu ada dalam 2 meter macam tu, dia pusing air tu, kawasan tu dia kuning, dia kuning macam nak hijau, dia tak kering macam kawan yang sebelah-sebelah tu. Tapi tuan-tuan, ada satu ketika tu hujan petang dalam pukul 6-7 macam tu hujan, 2 hari macam tu hujan. Punya nak abang kata Allah menghidupkan bumi dengan hujan tadi tu. 2 hari lepas tu tumbuh rumput dekat padang tu jadi hijau cantik elok ya. Punya nak abang kata Allah letak mineral yang sangat banyak, dan khasiat kita kata dalam hujan, ayat hujan tu punya hebat, dia punya kandungan dia tu sehingga boleh tumbuh balik dengan izin Allah dan dihijaukan balik. Ayat pipe tu hambur banyak mana siram pun dia tak sama macam ayat hujan.
Sebab tu yang kedua kata ulama, kalau kita mimpi malam-malam kita tengok, kita mimpi ayat apa benda, apa saja mimpi yang berasaskan ayat hujan ke, banjir ke, ayat kita naik sampan ke, bot ke, mi ayat ke, minum ayat ke, kalau kena mimpi tu kena mengena dengan ayat, kata para ahli ulama, adalah rezeki Allah Ta'ala nak turun dekat kita tu, ada benda baik Allah nak bagi rezeki mimpi ayat. Kalau mimpi jumpa ulang, maknanya nak menikah satu lagi, betul tak? Mimpi jumpa ulang tu maksud dia kita ni dalam perhatian orang nak sihirkan kita. Kalau ulang tu dia dah belik kita, maknanya kita dah mula kena sihir orang, dah kena dah. Kalau baru tengok kok je, maknanya ada orang yang cuba ambil ruang dan peluang dan kesempatan nak cari tang mana masa yang sesuai nak sihirkan kita. Kalau kita mimpi ulang yang duk jauh macam tu, maka cepat-cepatlah kita ni memperbanyakkan secure diri kita, antivirus apa dia, baca ma'thurat ke, baca manzil ke, baca hizib ke, baca ayat-ayat pendinding ke, ruqyah ke dan sebagainya untuk jaga diri kita. Tapi kalau dah mula kena belik dah, ulang duduk depan mata kita tu, bukan jodoh dekat dah, hak tu memang kena cari orang lah, kena cari Ustaz Zul, Tok Imam kita. Dia pandai berubat. Tanya dia, tengok Ustaz, boleh tolong tengok lah, saya ni dah kena jebon mana main lompat tai saya dah ni. Tu kena cek tu. Jadi kalau mimpi hujan, kena mendengar hujan tu, rezeki Allah Ta'ala nak bagi. Seperti mana bila turunnya hujan, maknanya dia adalah ayat yang penuh dengan keberkatan. Ayat hujan ni dia ayat yang barakah. Allah sebut dalam Quran, wa anzalna minas samaa'i ma'an mubaraka. Kami turunkan daripada hujan itu air yang penuh dengan keberkatan. Ayat hujan boleh buat berubat tuan-tuan. Ayat hujan boleh tadah buat berubat. Tapi syarat dia turun pada langit terus main kena kat bekas kita. Bukan tadah bawa bumbung. Hatu ada tek merpati 2 kilo. Minum-minum mati gitu ya. Biar ayat tu terus, maksudnya dia tak singgah di pokok, dia tak apa, tak ada. Tapi dengan dunia kita sekarang ni, awal-awal hujan jangan tahan lagi. Biar hujan tu dalam 15 minit, 20 minit, toksik-toksik dekat udara ni semua dia dah buat turun semua sikit dah. Okey, baru kita tadah ayat yang ada dekat tu boleh buat minum, boleh jangan bawah, tak ada bawah pokok apa semua, takut ada kotoran burung dan sebagainya, boleh buat berubat. Yang kedua, yursilis samaa alaikum wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan dengan istighfar juga Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyakkan wang ringgit kita. Allah akan keluarkan kita daripada kemiskinan. Allah akan keluarkan kita daripada kefakiran. Salah satu daripada benda yang menyebabkan rezeki jadi sempit adalah memperbanyakkan dosa. Salah satu daripada benda untuk melapangkan rezeki kita adalah dengan banyak istighfar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak ada dosa, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalahu. Orang yang taubat daripada dosa macam orang yang tak ada dosa. Orang yang tak ada dosa, dia kekasih Allah. Kekasih Allah, bila dia minta, Allah akan layan dia, Allah akan beri pada dia, Allah akan keluarkan dia daripada sebarang kesusahan. Maka faham kita, dengan istighfar Allah ampunkan dosa. Dengan memperbanyakkan dosa, Allah akan sempitkan rezeki kita. Jadi kalau dalam hidup ni kita rasa macam buat kerja ni tak jadi, berniaga ni tak jadi, berniaga tu kena tipu, buka berniaga online pun kena tipu, ada benda kira tak jadi saja, kita boleh fikir banyaklah benda. Mungkin hubungan kita dengan mak bapak kita tak apa cantik, antaranya lah. Dan antaranya banyaknya tu boleh cek adalah kita boleh cek tengok dosa kita, berapa banyak kita istighfar dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, tuba liman wajada fi sahifasihi istighfaran katsira. Sangat beruntung orang yang ada dalam buku catatan dia istighfar yang banyak. Lebih banyak istighfar yang ada di dalam catatan amal catatan kita, maka lebih banyaklah orang tu beruntung di akhirat. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib.
Siapa yang memperbanyakkan istighfar, Allah akan keluarkan dia daripada sebarang kesempitan. Kita nak pergi satu tempat, tiba-tiba jam, sehingga menyebabkan kita jadi tersangkut di situ. Memperbanyakkan istighfar. Macam mana Allah nak tolong? Jangan tanya. Allah tahu macam mana nak tolong kita. Adalah polis mai ke relaikan kawasan tu, jadi jam tu jadi okey apa semua, jadi kereta boleh bergerak cepat. Kita tak tahu. Kita istighfar je. Allah Ta'ala akan mudah kita. Ada benda-benda yang menakutkan jadi dalam hidup kita. Ada benda-benda yang menyusahkan kita. Kita rasa macam tak syok dengan benda tu. Kita rasa tak selesa sangat ke benda tu. Atau kita rasa sedih. Wa min kulli hammin faraja. Allah akan hilangkan kita daripada kesedihan. Siapa yang stres, siapa yang depres, siapa yang ada masalah kesihatan, masalah minda, masalah otak, jadi macam orang duk bully balik rumah, jadi macam kena bully cyber, orang tangkap gambar kita, orang bubur viral dia ni tak guna, jadi macam masalah banyak sangat dalam hidup. Maka istighfar kita banyak. Kita suruh kita istighfar, kita suruh isteri kita istighfar, kita suruh keluarga kita istighfar. Sayyidina Fudail bin Iyad, satu orang tabi'in yang masyhur, apa dia buat? Salafus salih. Dia ni, dia kata, kadang-kadang aku cakap dengan isteri aku ni dia suka menjawab. Aku suruh dia buat ayak contoh, dia tak mau buat. Aku suruh dia masak nasi, dia kata malas lah abang, masak sendirilah. Menjawab dengan aku. Dia semua buat macam tu. Aku pergi jumpa anak aku habaq kat dia, jom ambil buku, kita nak belajar semua. Anak dia pun tak mendengar cakap dia. Anak dia pun buat bebai, tak apalah ayah ni kami ada kerja, pergi jumpa dengan kawan, tak mendengar cakap kita. Kata Sayyidina Fudail bin Iyad, aku keluar di luar, aku pergi cari kambing aku semua, aku tarik, aku nak pergi bawa mereka pergi makan apa semua dekat padang tu. Kambing pun bebai, kambing pun tak mau bergerak lah apa. Dia kata apa semua benda jadi macam ni. Maka apa dia buat? Aku terus pergi ambil wudu, aku ambil sejadah, aku hamparkan satu sudut yang sunyi di dalam rumah aku, kemudian aku mula istighfar dengan Allah. Astaghfirullah, 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 sampai beberapa ketika aku mendapati, sebelum aku bangun daripada sejadah, isteri aku mai kat aku. Isteri aku tanya, abang ada apa-apa nak minum ke? Tiba-tiba anak dia tadi hak tak mau dengar cakap tu, anak dia kata tak jadilah nak pergi main dengan kawan-kawan, jomlah nak ambil buku. Benar hak kita habaq tadi dia tak mau, tiba-tiba mau. Dan lebih mengajaibkan kata dia, kambing-kambing tu pun jadi okey nak pergi makan, dia tak ketegak tu. Maka kata Fudail bin Iyad, baru aku sedar bahawa banyak benda yang dalam hidup aku ni akan jadi susah bila aku ada dosa dengan Allah Ta'ala, dan banyak benda yang dalam hidup aku ni akan jadi senang bila dosa aku hilang di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita ingatlah, kalau kadang-kadang kita tengok isteri kita, ada hubungan isteri kita duk kerja berkelahi saja, kita tengok isteri kita tu macam tak mau dengar cakap kita, adalah benda-benda yang menyebabkan kita rasa macam tak syok dengan dia. Maka selain daripada kita nasihat dia, cari kaunselor dan sebagainya, kita istighfar banyak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita akan tengok macam hadis Nabi kata, Allah akan keluarkan dia daripada kesempitan hidup, daripada kesusahan. Sama jugalah suami ada satu orang, isteri ada suami yang tak apa-apa, suka pukul dia, ialah selain daripada buat aduan pada jabatan agama dan sebagainya, maka lazimi istighfar. Sifat tu akan menyebabkan kita jadi tenang, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan sediakan satu penyelesaian untuk masalah kita. Mana kita tahu suami kita buka TV pagi tu dengar tanyalah ustaz ke contoh, ada ustaz tu cakap apa agak sikit, dia jadi macam tersentuh hati dia, jadi berubah dia. Ataupun suami kita dengar radio, suami kita kaki minyak contohlah, ataupun banyak kali dari istighfar, nasihat dia, jumpa kaunselor semua, bawa pergi jabatan agama semua. Satu hari dia dengar ceramah dalam radio, atau pendrive kita cucuk dengan CD ke apa, hari tu jadi lain. Sebab kita rajin istighfar dengan Allah, Allah bagi kehidupan harmoni dekat kita. Anak kita pun sama. Lepas istighfar, kita ingat, ya Allah, mudahkanlah urusan suami aku. Ya Allah, anak aku ni tak mau dengar cakap, mudahkanlah dia, ya Allah. Kadang-kadang kalau bahasa kita habaq, mungkin kita ketegak dengan Allah Ta'ala, batu anak kita ketegak dengan kita. Mungkin ada benda yang kita buat calak hubungan kita dengan Allah, menyebabkan hubungan kita dengan isteri kita, dengan anak, dengan kawan,
Jadi calak juga. Ada orang main beritahu saya, ustaz, saya pergi mana orang tak suka saya. Saya pergi sini pejabat orang tak suka, pergi sini orang tak suka, pergi pindah tempat kerja sini pun orang tak suka. Saya kata dia istighfar banyak, Allah akan mudahkan urusan. Dan terakhir dengan istighfar Allah kata apa? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri pada dia rezeki daripada sumber yang tak disangka. Kita baik dengan Allah, Allah bagi rezeki. Tuan-tuan ingat Sayyidina Miqdad bin Aus radhiyallahu anhu, zaman dulu depa pergi tandas, dia tak ada sistem tandas macam kita. Depa pergi tandas, masa dia buang yang kecil, Sayyidina Miqdad tikus buat mai kepingan emas, siling emas satu. Sayyidina Miqdad dah pergi tandas habis dah, tengok daripada lubang tu tikus keluar 1, 2, 3, 4, 5, 12 keping. Dia tunggu tang tu lepas habis tandas semua, dia ambil 12 keping tu, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pergi tandas, tikus buat main kat saya emas ni. Tak tahulah dia buat main, bukan tak tahu saya punya ke siapa punya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tak apa, edarkan orang miskin di kawasan tu. Saya Nabi Miqdad kata, kawasan saya paling miskin. Nabi kata, ambil kaham lah. Kalau hang miskin sekali, ambil kaham lah. Tuan-tuan, tikus ni kerja dia apa? Ambil barang bawa masuk dalam. Tapi sahabat Nabi SAW, mereka punya hebat istighfar dan takwa daripada dengan Allah. Tikus tu benda kat dalam, dia bawa keluar bagi kat sahabat. Allahu Akbar. Punya luar biasanya Allah beri pada orang yang banyakkan istighfar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cerita kat tuan-tuan, dulu sekali tu ada jemaah saya bawa pergi umrah tu, hilang pasport dia. Berhenti di RNR tu, berhenti, hilang. RNR sana tahu kan, RNR sini. Hilang pasport dia, malam tu nak balik dah, flight kedua. Ke-9 hilang, ke-8 hilang pasport. Kalau tak jumpa tuan-tuan tahu apa? Makcik tu orang Sungai Petani, tak boleh balik dia. Mutawif seorang kena tunggu flight dia burn, kena ambil tiket lain, kena pergi kedutaan, kena pergi Arab Saudi, kena pergi kedutaan Malaysia, buat report polis, buat cop, buat sign. Oi, tu cerita dia mau 4-5 hari juga lah nak duduk di situ, nak kena cover bayaran hotel semua tambahan. Oh, saya abang makcik tu, tak abang makcik tu, saya sendiri istighfar lah. Ustaz, beg saya hilang, dia kata. Istighfar, sungguh-sungguh. Saya dah ingat, ya Allah, duit hilang pun tak apalah, tapi dapat barang balik. Alhamdulillah, dalam setengah jam macam tu Allah bagi balik istighfar kita tu dengan Allah Ta'ala. Apalah benda besar-besar yang berlaku dalam hidup kita tu, kita memperbanyakkan istighfar kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan terakhir, orang yang tak ada anak, orang yang dah lama kahwin tak ada anak, maka dia juga boleh lazimkan istighfar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memperbanyakkan ahli keluarga dia. Kalau anak kita seorang, nak anak ramai, lebih banyak istighfar dengan Allah Ta'ala. Tapi kena kahwin lah. Jangan duduk seorang lah, duduk istighfar dia. Tak ada anak pun Allah kata nak bagi anak. Tu mau bagi dengan kambing 3-2. Kahwin keluarga semua elok-elok, kemudian tak ada anak. Tak apalah, istighfar dengan Allah Ta'ala, Allah akan mudahkan urusan kita. Jadi insya-Allah 30 kisah ke-39, kisah ke-40, kemudian habis kisah 41, 42. 2 kali lagi berjumpa, kita boleh habis. Minggu depan, bulan depan saya akan bawa 2 kisah. Bulan satu lagi cerita 41, 42. Sekarang bulan 8, bulan 9, bulan 10 insya-Allah kita khatam. Bulan 11, bulan 10 kita buat kenuri. Pulut hitam. Tak ada COVID dah, boleh buat kenuri lah. Okey, satu saya nak umum kat tuan-tuan sebelum kita nak habis ni. Saya ada mengajar kitab ni tuan-tuan dekat Masjid Jelutong. Saya ada ambil, tapi adalah lebih sikit. Kitab ni ada 5-6 buah ke tu. Kalau tuan-tuan nak, boleh ambil lagi dari kereta. Kitab ni gabungan kitab, 3 kitab karangan ni apa, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, Kitab Ilmu dan Ulama, 40 hadis penawar hati dan akhlak mulia. Saya baru buka kitab ni di Masjid Jelutong. Ada 6-7 buah macam tu kot dekat balance dekat saya tu. Jadi kalau tuan-tuan yang berhajat, sagi lepas kuliah tu boleh ambil 30 harga dia, insya-Allah. Kau tuan-tuan hadis pendek-pendek ada syarah ringkas gitu, boleh jadi bahan bacaan di rumah kita lah, insya-Allah. Baik, itu saja yang baik pada Allah, yang kurang sempurna kita kelemahan saya sendiri.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.